qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Qawluhu syar'an, katanya kata musannif Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala, dia kata syar'an fa kullu man kullifa syar'an wajaba. Jadi perkataan syar'an itu nak i'rab nahwunya kata al-aula, yang lebih utama, lebih moleknya, annahu bahwasanya qawlahu syar'an ini mansubun ala tamyizi. Moleknya gitu dia kata. Dinasak akan dia akan syar'an ini, qawluhu syar'an tu dinasak kerana tamyiz. Dalam nahwu ke setengah daripada mansubatil asma, isim-isim hak kena nasak tu setengah daripadanya tamyiz. Kalau gitu syar'an ini lebih moleknya di i'rab ke dia nasak kerana tamyiz. Tu. Kemudian dia kata wa in zakara Syekh Abdus Salam, dan jika telah sebut oleh Syekh Abdus Salam, dia buat syarah di atas mata Jahrah ni, Syekh Abdus Salam dia rakyat kata annahu bahwasanya qawlahu syar'an ini mansubun ala naz'il khafidi. Syarah Syekh Abdus Salam dia i'rab mata ni, dia kata dinasakkan dia kerana buang haraf khafa. Asalnya bi syar'i, bila buat bila buat haraf khafa, buat ba tu be tu syar'i, jadi nasak syar'an. Syekh Abdus Salam bawa kok tu, tapi syekh kita ni kata aulanya nasak kerana tamyiz lah, lebih molek pada i'rab nasak kerana buang haraf khafa. Sebab apa boleh kata al-aulanya annahu mansubun ala tamyiz? Li'annahu kerana bahwasanya kerana bahwasanya kaunal mansub ala naz'il khafi ni dia panggil sama'iyun. Tu hak bahasa dengar daripada kalam Arab, bukan hak kiasi dah. Sama'i. Ada pohon nasak kerana tamyiz, nasak kerana hal, hak tu kiasi. Hak tu qiyas kira kaedah. Qiyas kaedah hak tu. Hak ni hak sama'i. Tapi itu aula tu. Lakin tapi tu sungguh pun sama'i, lakin istidrak pada ilat tu lah, istidrak pada kata li'annahu sama'iyun, sungguh pun keadaan nasak kerana buah rakhafa ni sama'i, tetapi dijawabkan daripadanya. Lakin ujiba anhu bi annahu, dijawabkan daripadanya daripada kaunihi sama'i. Dijawab daripada keadaan sama'i itu, dijawab dengan bahwasanya kathirun fi kalamil muallifi. Itu dia, bahwasanya keadaan annahu, yakni kaunahu mansuban, kaunal mansub ala naz'il khafi ni banyak benar pada kalam muallif. Pengarang-pengarang kitab ni banyak sekali percakapan, sehingga tak kala banyak tu hatta sara, banyak tu rayah siapa ke mana banyak tu, banyak sehingga jadilah ia kal qiyasi. Sungguh sama'i, tapi oleh kerana banyak dah bercakap jadi supaya qiyas juga. Ya molek cara dia. Tu segi baca syar'an tu dia jalannya. Wa ala kullin,
dan atas tiap-tiap hal ikolah nak bawa kok masuk ala tamyi masuk ala nazil khafi atas tiap-tiap wa ala kullin ay kullin minal wajhain atas tiap-tiap daripada dua wajah kan satu wajah mansub ala tamyi satu wajah mansub ala nazil khafi atas tiap-tiap daripada dua jalan saat itu dia kok no boleh jalan ni pun ada jalan tiap-tiap daripada dua jalan fahuwa maka ialah qauluhu syar'an muta'alliqun biqaulihi wajaba di segi makna bergantung bertakluk ia dengan kata musannaf wajaba kerana syar'an hak atas kata tamyiz pun disakut dengan wajaba mana fa kullu man kullifa wajaba syar'an saja balas tu maka tiap-tiap orang yang ditaklif ke hukum orang kena paksa kena tutup dengan bahawa dia siapa umur ada akal sampai seruan selamat sejahtera bacaan roh bila orang ni cukup begitu panggil orang mukallaf wajaba syar'an wajiblah dengan syarak wajiblah dengan sebab syarak wajiblah apa dia nasbah syarak tu dia. Jadi ala kullihanya syar'an ni ditakluk pada wajabah di belakang wajabah syar'an tak sabelah tu makna kata wa ala kullin ay minal wajhain tiap-tiap daripada wajalah saat ni fahuwa qauluhu syar'an itu muta'alliqun bertakluk ia biqaulihi dengan katanya musannaf wajabah di belakang mana wajib syar'an wajiblah dengan sebab syarak ada atas kedua sababiah wajib pada syarak wajib nasbah syarak itu dia waqila ada satu jalan lagi satu kaum kata gini waqila ay qala ba'dhum dan kata setengah-setengah ulama pada i'rab kematan ni dia kata gini muta'alliqum bi kullifa setengah kata syar'an ni ditakluk pada kullifa fa kullu man kullifa syar'an tak ada pada kullifa tu kita kata takluk situ tapi lakinil azharu tetapi yang terlebih zahirlah al-awwalu ialah yang pertama mana muta'alliqun bi qaulihi wajabah tu lebih zahirnya sebab apa kata al-azhar tu ialah al-awwalu li'anna al-maqsuda kerana bahawa maksud ini maksud daripada musannaf kita nak ayatkan maksudnya ialah anna moleknya tulis hamzah di atas alif itu aku nak samarai maksudan li annal maqsuda kerana bahawa maksud tujuan daripada musannaf ni nak wayakkan maksud nak wayaknya ialah annal ma'rifata wajabat bisyar'i betul kata azharnya takluk pada wajabah bahawa sekenal yakni kenal Allah kenal Rasul annal ma'rifata bahawa sekenal itu wajabat wajib ia ma'rifat wajib bisyar'i dengan syarak dengan datang syariat baru wajib belum datang syarak tak wajib tu sebab tu kata syar'an kena takluk pada wajabah itu yang lebih zahir dari segi makna bukan kata ditaklif dengan syarak makna setiap orang yang mukallaf itu setiap orang yang ditaklifkan orang itu wajiblah atasnya wajib dengan syarak dengan sebab data syarak tu wajib tak data syarak tak wajib sebab itulah orang mati belum bakit Nabi tu tak apa tu kerana syarak tak ada lagi la bil aqli la ra'atah la makna la tajibu bil aqli ataupun la wajabat kedih nu mari bukanlah wajib ia kena tu dengan akal sebagaimana kata Maturidiyah kata masalah kena Tuhan tu dengan akal cuma syarak data tu mengkuatkan
Sebab apa? Sebab akal fikir. Kalau kita nak kenal ada Tuhan tak ada Tuhan, padanya akal lah. Kerana benar terang dalil ada. Tak nanti syarah ayat, dalil akli ada. Mana? Al-alamu mutaghayyirun, ala ya berubah. Bukan nanti syarah ayat kita kira benda berubah. Tengok kita dulu tak ada, lepas tu ada. Lepas ada dah tu, dulu kecil, lepas tu besar. Dulu kita rendah, sekarang kita tinggi. Dan pokok tanam yang kita dah tanam ke tu, dulu tak ada biji, lepas tu tumbuh. Tu benar-benar tu alam berubah belaka tu. Tak setiap berubah macam mana? Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Setiap yang berubah baru. Bahaya baru kita terima tak jadi sendiri. Wa kullu hadithin la budda lahu min muhdisi. Setiap yang baru tak terima nak jadi sendiri. Tengok tanah kosong data-data kita tinggal 10 tahun klik main rumah penuh, takkan rumah naik sendiri. Dengan melalui sabak lagi tak terima naik sendiri. Tak ada tu ada tukang. Tukang majak aja tu. Tukang majak tu mana kita tak terima dah. Tanah kosong, tanah tidak ada apa, tiba-tiba penuh dengan rumah, takkan rumah sendiri. Ada sendiri, tentu ada tukang. Maknanya tu kita majak hakikat Allah Ta'ala. Tu dia, itu orang panggil tak nanti syarak ayat. Fikir gitu pun tak apa. Itu dia. Itulah makna kata kenal Allah itu wajib dengan akal. Tak orang Maturidiyah, tapi kita waktu Asy'ariyah ni semua sama ada kenal Tuhan dan juga syarak undang-undang hak Tuhan, semua tu tak wajib malaikat dengan syarak. Maka siap kita dan kebanyakan jumhur ulama mutaakhir ini berjalan turut mazhab Asy'ariyah. Lalu tu dia kata syar'an wajaba. Apa syar'an nak takluk mana? Dah maksud lagu tu ke? Maksud kata kenal itu wajib sebab syarak. Kalau itu syar'an kena takluk pada wajibah. Tak ada sebab maksud nak ayat gitu. Walaisal maqsudu, bukanlah maksud tu nak kait taqyid dan taklif bisyar'i. Bukan maksud kata nak mengkait mukallaf tu dengan syarak. Tiap-tiap mereka yang ditaklif dengan syarak. Kalau takluk pada kullifah bermakna kata nak kait. Bukan maksud nak kait taklif dengan syarak dah. Maksud nak ayat tu makrifat, kenal Tuhan tu wajib dengan sebab syarak. Kenal tu wajib dengan sebab syarak. Tu kena takluk pada wajibah. Bukan makna kata dia taklif dengan syarak. Bukan gitu. Wa hadza mazhabul asy'ariyati wa jam'in min ghairihim. Dan inilah kata annal ma'rifah wajabat bisyar'i. Ini maksud kata makrifat tu wajib dengan syarak la bil aqli ni. Inilah dia jalannya Asy'ariyah, ulama yang bermengikut yang mengikut Abil Hasan Al-Asy'ari, dia panggil Asy'ariyah. Ataupun dengan satu kata lagi, kata dengan ia nisbah Asy'ariyah. Asy'ariyah pun kata, Asy'ariyah pun kata. Ini bentuk jamak Asy'ariyah. Ni jalannya Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah ada segi i'tiqad. Hak kata mazhab Syafi'i, hak tu hak fiqh. Dia kata mazhab Syafi'i itu dari segi fiqh. Kita ni fiqh mazhab Syafi'i. Dari segi jalannya usuluddin tu dia panggil jalannya Asy'ariyah. Sebab tu kita pergi kata wajib dengan sebab syarak. Jalannya Asy'ariyah kata gitu. Kebanyakan orang mazhab Hanafi tu dia pergi kebanyakannya jalannya Maturidiyah. Itu dia. Inilah mazhab Asy'ariyah, mana ulama pengikut Abil Hasan Al-Asy'ari di segi i'tiqad. Wa jam'in, dan mazhab satu perhimpunan min ghairihim, dari yang lain daripada Asy'ariyah pun ada juga. Mereka mazhab lain tapi betul ni itu muafakat dengan Asy'ariyah. Mana?
Kenal itu tak wajib malaikat dengan syarak. Belum datang syarak tak wajib. Kalau gitu apa tafriq? Iza alimta ma zukira, apabila engkau tahu dah bahagia telah tersebut kata annal maksud tu makrifat wajib ngake, dah begitu fa ma'rifatullahi, maka bermula kenal akan Allah itu wajibat wajib ia wa ma'rifatullah yani ala kulli mukallafin indahum indal asy'ariyah wa jam'in thani indal asy'ariyah wal jam'i wajib bisyar'i, dengan sebab syarak. Tu khulasahnya. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, seperti ma'rifatillah juga sairul ahkam. Yang tinggal lagi segala hukum wajib tu wajib ni tu patut dengan sebab syarak belaka tu. Wajib semaya sebab syarak, haratu harani pun sebab syarak. Tapi itulah tengok, kita tengok di zaman awal Islam dulu, bila datang bakit Nabi seru gapo dulu? Seru tauhid dulu, buang ke syirik, menafikan syirik, lepas tu i'tikad Allah yang esa saja. Tu dulu. Zakat ke mana tak lagi. Judi ke gapo tak ada lagi apa lagi. Arak pun dak mabuk lagi, tak ada apa lagi. Tanah tu dulu. Tanah asah tu dulu. Asah i'tikad Tuhan esa, yang lain tu tidak ada, yang lain tu bukan. Tanah tu dulu. Lepas tu dak ke asu dalam masa 23 tahun juga dak asu ni siapa? Nabi SAW meninggal tu cukup sempurna. Sebab tu kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Tu ayat tu masa Nabi dak wukuf daripada Arafah. Dekat dia nak mati 2 bulan dah. Tu ayat sempurna bidah. Sempurna ke nak tinggal, Nabi nak mati dah lah. Sabit tu setengah sahabat bila dengar ayat tu menangis bila-bila dah. Dia tahu dah kata Rasulullah nak tinggal dah, Rasulullah nak meninggal dunia dah. Sebab apa? Sebab sempurna beda. Sebab kita buat ibarat kata kita jadi tukar buat rumah. Mari hidup buat sudah dah rumah tak sifat, kakak nak kelik ada apa tu. Kita mai kerja ni pas sudah dah kerja nak kelik dah. Ni pun Tuhan hantar Rasul ni menyampaikan agama dah sempurna dah, ada apa lagi nak kelik dah lah. Sebab tu buat sahabat menangis bila dengar ucap ayat tu diturunkan. Betul. Klik pada tu lah 2 bulan lebih kurang matilah dia. Maka kita ambil sini kata agama Islam ialah agama yang cukup sempurna ataupun agama yang cukup lengkap je. Kalau kita nak dakwa kata agama tak sempurna, ngaruklah. Yang tak sempurna tu kita, agama cukup lengkap, agama cukup sempurna, Allah Ta'ala nak begitu dah. Yang tak cukup tu kita, kerana kita tak mengaji dia, ataupun kita mengaji sikit, ataupun kita membelakangkan agama tu, dia tak cukup tu. Benda tak cukup, kadang-kadang kita hukum cukup dah ngaji, cukup dah. Kita sendiri dah hukum cukup nafsu. You faham molek-molek. Agama Islam agama yang cukup lekat, agama diakui oleh Allah Ta'ala. Sedangkan agama banyak namanya, tapi Allah akui Islam. Tu kata cukup sempurna agama Allah sendiri. Namanya dia. Tapi sayangnya kita lah, malangnya kita lah. Itu dia, kerana kita membelakangkan ilmu agama, ilmu syarak kita membelakangkan. Ada orang lebih ilmu nutuk ilmu lebih ilmu syarak lah. Berarti bila itla' ilmu syarak, ilmu syar'i, tu. Kalau itu nak wajib dia dengan sebab syarak. Begitu juga sairul ahkam. Supaya ma'rifatullah jugalah sairul ahkam, yang tinggal lagi segala hukum-hukum pun apa-apa wa kadzalika ay wajabat bisyar'i. Tafsir wajah Sabah marilah. Wa kadzalika sairul ahkam apa? Ay fa innaha wajabat bisyar'i. Sebab apa? Boleh kata sairul ahkam pun wajib supaya makrifat juga wajib sebab syarak. Kerana dia panggil ta'liliyah. Kerana
La hukma qabla syar'i. Kerana tidak ada hukum sebelum pada datang syarak. Hukum nak mari di mana? Tengok Allah tu belum pada tu ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Hanya siapa kepada fahal antum muntahun, masuk dia di Madinah baru haram. Belum lagi tak ada lagi hukum haram. Judi pun di mana kata sebelum pada data syarak tak ada apa-apa hukum, la asliyan wala far'iyan. Tidak ada hukum yang bahasa asli iaitu kenal makrifat tu, dia panggil hukum asal. Wala far'iyah, hukum far'ah seperti wajib semaya puasa. Itu hukum far'ah. Hak asli iaitu tauhid. Tu dia. Tak ada apa lagi belum data syarak. Wa zahabatil mu'tazilatu, dan telah berjalan oleh puak Mu'tazilah. Maksud dia tu firqah sebab dia datang kata tak ni. Wa zahabat, yani wa zahabatil firqatul mu'tazilatu, dan telah berjalan oleh firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni asal makna tergelincir. Azl tu makna terasing, tergelincir dari jalan ahli sunnah. Jalan ahli sunnah kok ni dia tak berjalan jalan yang tinggal atas jalan lain. Hanya kona atas jalan lain. Dia panggil Mu'tazil, munasabah loraknya yang terasing. I'tizal uzlah tu makna asing diri. Puak ni puak asing daripada ahli sunnah. Sebab dia tak seturut jalannya kerana dia guna akal. Dia ambil akal utama, syarak tu nombor 2. Dia kira itu. Ni dia panggil nyalahi jalan ahli sunnah ni. Kita ahli sunnah tu dalam bab media apa ni dia guna kedua sekali. Syarak utama, akal tu apa dia tu mentakyidkan. Baik. Akal tu turut dia panggil. Wa zahabatil mu'tazilatu, dan telah berjalan oleh firqah Mu'tazilah. Berjalan ikut mana dia? Dia berjalan ikut kata ila annal ahkama kullaha, kepada segala hukum semuanya. Semuanya di sini mana? Segala hukum kita bubuh situ. Annal ahkam ayil asliyah wal far'iyah. Semua hukum far'i atau asliyah wal far'iyah masuk habis. Segala hukum hak bahasa asli, bab tauhid, bab makrifat semua, dan juga hak syarah, hak bahasa hak far'ah seperti semaya puasa. Semua dia kata saya dapat tetap ia al-ahkam tu bil aqli, dia kata dengan akal. Mana yang utama sekali nya akal. Bila akal bila molek wajiblah. Bila akal tu fikir mari tak molek, tak haram lah dia kata. Kejilah dia kira itu. Jadi makna molek tak molek ni duduk di akal dia kata. Molek tak molek ni kira akal. Ni sepanggil apa orang ahli falsafah, orang ahli kaji lagu ni. Ahli kaji ada dia kaji dengan otak, dia fikir-fikir benda ni nampak molek. Benda ni nampak molek. Dia tak tahu syarak boleh tak boleh. Yang ni kira nampak molek saja. Habis tu kalau kita tak ada syarak dia pergi orang mengaji dunia, mengaji bahasa fikir, mengaji buat kajian ke apa tu, nak ucapan dia panggil, nak wiasat mana tu dia punya guna otak, dia fikir bahasa dia bijak, bahasa dia panah juga. Pas kot syarak dia tak mengaji, dia bahasa dia dulu. Tu dia. Baik, tapi walau bagaimanapun, ahli fikir bijak panas bagaimanapun bila bahasnya syarak, dia kena setuk dengan syarak. Yang lagi tak boleh. Dia kata mana? Orang Mu'tazilah, dia kata segala hukum tu sabatat, tetap ia bil aqli, dengan sebab akal. Lepas tu syarak dari mana? Syarak tu mari mengkuat saja. Syarak tu akal, dia kata. Tu dia. Seolah kali tu nak kira rumah gak. Turuh betul-betul dia gak akal. Turuh betul-betul tu akal. Lepas tu syarak tu tukar menyambuk ya. Dia kira gitu. Dia kira tukar menyambuk ya syarak tu. Kalau syarak tak datang pun tak ada apa dah. Gerak dengan dia tu dah dia kata.
Tu dia. Kalau datang syarat mai betul dengan akal, syarat mai buat menyambut tu kat menyambut ikut kukuh gitu. Tu orang Mu'tazilah tu. Belah tu. Walizalika qala fi jam'il jawami'. Dan kerana itulah kerana mana? Walizalika, dan kerana itulah qala fi jam'il jawami'. Dan kerana itulah, kerana li'anna al-Mu'tazilah zahabat ila hada. Ambil tu. Qala, berkata ia di dalam jam'il jawami'. Jam'il jawami' tak apa dia, tak Imam Sayuti. Di dalam jam'il jawami' dia kata ana wa hakamatil mu'tazilatu, dan telah menghukum oleh orang Mu'tazilah. Tak kena buat arti. Wa hakamatil mu'tazilatul aqla. Tu makna dia. Tahkim dah. Panggil wali tahkim. Wa hakamatil mu'tazilatul aqla. Ya dah itu. Apa makna hakama? Ai ja'alathu hakiman. Itu tafsir makna. Artinya menjadi ia Mu'tazilah akal-akal itu hakim. Itu makna hakamatil mu'tazilul aqla. Telah menjadi hakim oleh Mu'tazilah akal-akal. Mana dia ambil akal tu buat hakim. Bila buat hakim, juru menghukum tu hakim tu juru menghukum. Bila hakim tu buat putus, dia kata ini betul, betul. Kalau tu hakim kata ini salah, sudah di tu hakim. Kalau itu tu hakim di isi Mu'tazilah siapa? Akal, bukan syarak tak. Kerak dengan akal cukup. Fikir, nampak kerak dengan akal. Itu dia. Itulah dalam jam'ul jawami' kata wa hakkamatil mu'tazilatul aqla ay ja'alathu, arti menjadi ia Mu'tazilah akal-akal itu menjadi kehakiman, ay mudrikan lil ahkam. Hakim makna yang mendapatkan segala hukum, yang menentukan segala hukum untuk diakal lah. Sebab akal itu sebagai hakim dah. Nak ambil siapa lagi nak besar pada hakim? Wa illam yarid syar'u, dan jika tidak datang oleh syarak sekalipun, ataupun jika belum datang syarak sekalipun, hakim cukup dah dengan akal, kata dia. Lalu mereka kata lagi wa yaquluna, dan berkata mereka itu, ni ra'i makna ni pakai jamak zakar pula. Wa yaquluna, dan berkata oleh mereka itu puak al-Mu'tazilah, mereka kata inna syar'a, bahawa syarak itu jaa, datang ia syarak hal keadaan muqawwiyan, yang kuat je. Seperti kita tukar menyambut saat ni, pondok kita, ya pak duk bunyi krek tak apa sedap ni, rasuk ni, ambil tukar menyambut bambu dari 2 botol. Tu dia hukum tu je. Syarak datang tu hal keadaan muqawwiyan wa muakkidan, yang kuat lagi, yang menkejakkan lil akli saja. Nak bunyi lain, muakkidan tu lah dah dengan muqawwiyan, yang kuat dan mengukuh. Tawak itu. Data syarak tu ialah hal keadaan ia muqawwiyan, yang mengkuat, wa muakkidan, dan yang mengukuhkan lil akli akal-akal tu ya. Dia kata sepatutnya menyambung. Kita dah syarak lah turuh sungguhnya, akal sebagai tukar menyambut. Kita pun tu ya dah akal tu hak turuh, hak lain menyambut saja ya dah. Inilah jalan sesat mereka ni. Kan dia terlari daripada jalan ahli sunnah. Sebab tu Nabi SAW pesan kita turut ahli sunnah ni jangan batu asah tu nak turut alaikum bi sunnati. Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Itu ya pesan. Kerana dia dah lagi berpecah, umatku lagi akan pecah. Ketika pecah tu mengingat molek kau nak pesan, mulazim kamu kejapkan atas jalananku, di jalanan ahli sunnah wa sunnatil khulafa, hingga akhir dia panggil jamaah. Jalananku sunnah, jalanan khulafa dia panggil jamaah. Kalau itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau sunnah saja ke dia ahli sunnah wal jamaah.
Musnah jalan tu aku. Kalau tu ulama mutaakhirin bila itlaq ahli sunnah wal jamaah muradnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ingat. Itu dia Ibnu Hajar sebut dalam kitab Az-Zawajid dia. Dan dalam Syekh Zabidi sebut dalam Syarah Ihya Ulumuddin dan beberapa orang lagi. Subki mana sebut murad dengan ahli sunnah tu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mana faham cara lain tu ideologi adalah demi duk menentang ni, duk menentang Asy'ariyah. Duk masuk faham lain tu duk menentang Asy'ariyah ni. Apa kita berjalan Asy'ariyah dengan sendiri kena difak, kena menolak syubhat yang datang. Sebab tu duk bergadah sangat tu. Bukan nanti cari situ, dia dengan sendiri kerana dia membawa fahaman lain pada ahli sunnah, dia kena belaga. Sedia dah. Kalau tu orang dah bawa Asy'ariyah, ni bahasa ngaji bahasa kita ni. Ngaji kitab ulama ni bawa ahli sunnah. Ada membawa asal lain fahaman lain ngaji kok mana lain terbit lagi nak buah ni. Sebab tu nak baca kau kitab nak apa tu nak masuk hal lain. Agak kita yang bertanggungjawab ni mesti jadi faham. Jadi kewajipan kena tolakkan syubhat yang datang. Kerana bila syubhat ni datang, pegangnya pun rosak lalu. Pegangnya rosak lalu. Inilah Tuhan jihad, Tuhan tepat tu segitu. Tuhan tak boleh lihat di akhirat tu. Dengan Mu'tazilah. Banyak lagi lah, banyak lagi. Bahkan qada tu tidak ada. Tu dia qada tidak ada. Kita ahli sunnah qada. Qul kullun min indillah. Kata oleh Muhammad semua dari sisi Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak timpa sesuatu timpaan malaikat dengan kehendak Allah. Tak berlaku sama sekali hak Tuhan tak kehendak. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa percaya benar-benar dengan Allah, Allah akan hidayah tunjukkan mata hatinya. Tu dia. Baik. Itulah jalan ni mereka itu dia kata balas tu. Maka kita tak boleh ikut ni. Ini jalannya yang bawa pada sesat pegangnya. Tu dia. Mereka kata syarak itu datang mengkuat dan mengukuhkan akal saja. Falayan nafayan fi qarama yarmiyan yarmuna falayan funa. Ingat kaedah dia. Asluhu yanfiyuna. Kita dah mengaji le surah Mu'tallam al-Ya'i. Rama yarmi tersebut terus tengok. Yarmiyan yarmuna. Ni pun nafayan fi. Yanfiyan yanfuna. Asluhu yanfiyuna. Lepas tu berat bermuah saya. Kena buai lah bermuah. Setengah kata buai, lepas tu pindah. Kata setengahnya halif. Baris dia tu pergi kepada huruf dulu. Kamu dia pada buang barisnya. Lepas tu jumpa dah mati buai dia. Yanfuna. Fala yanfuna syar'a aslan. Tu cara nahwu pula nak jaga yanfu ke yanfau. Kaedah lah pula. Maka tidak menafi oleh mereka itu Mu'tazilah asy-syar'a. Dia tak ada menafi syarak aslan. Dia tak ada menafi langsung. Bukan dia kata syarak tak ada dah. Jangan silap faham. Makna syarak nombor 2, akal nombor 1. Tu kita dah misal kata syarak sebagai turut dia, akal sebagai turut dia, syarak tu sebagai tukar penyambung. Makna nombor 2. Bukan dia menafi langsung, bukan dia menafi sama sekali. Mana tak ada syarak. Kita ni cukup dengan akal je. Syarak tak ada. Bukan dia menafi langsung. Kalau menafi langsung, wa illa, dan jika tidak menafi, tinggal bawa menafi. Nak ada anak. Wa illa la yanfau, yani bi'an yanfuhu ataupun bi'an nafauhu. Dan jika tidak dengan bawa menafi, mereka itu akan syarak la aslan. Kalau mereka menafi tu, mana syarak ni tak ada. Kita cukup dengan akal semata-mata, tak ada perlu kepada syarak. Kalau balas tu kafaru. Jawab dia. Orang menafi syarak ni kufur. Tapi tu puak batiniyah tu dia kufur tu. Al-batiniyah dia kufur sebab dia menafi syarak. Orang panggil puak batin. Maya apa tidak semaya ni tak ada.
Puasa tu tak ada puasa berak gini tak ada. Hanya semaya duduk di hati siap-siap dah dia kata. Semaya tu duduk di hati siap-siap dah. Sebab tu dia tak ada rokok sujud semaya kok tu. Apabila semaya pakai ingat dalam hati dia panggil semaya batin. Tu buat batin ni tu kufur tu. Kanak-kanak eka sarang. Tu dia. Tu sedikit dulu banyak tu. Dulu banyak macam tu. Ia silap dalam ilmu tasawuf. Silap dalam ilmu tasawuf. Kerana bukan ahli dalam medan tasawuf, silap harak tu. Silap siapa tangan imej nak. Ni eka sarang. Tu dia main hakikat siapa terluput syariat. Nabi siapa nabi nak. Kalau eka sarang tu kafaru. Sabit kata buat Mu'tazilah kita nak hukum kata kufur tu tak boleh kan dia tak ada eka sarang. Dia tak ada menafi terus. Cuma dia kata syarat nombor 2. Sebab tu dia fasik tu. Hukum dia fasik. Wa illa, dan jika tidak, wa illa la yanfa'u, yani bi anna fauhu, dengan bahawa mereka menafikan syarat aslan, kafaru naca kufur mereka itu. Mu'tazilah tu qat'an putus, yani bila khilafin. Kafaru qat'an ay bila khilafin. Jadi kufur dengan tak ada khilaf ulama lah. Syarat ni tak boleh kah? Habis wa yabnuna, tu puasa juga bana yabni, yabnuna atul yabniyuna, wa yabnuna, dan bina oleh mereka itu, sambung oleh mereka itu kalamahum, akan perkataan mereka itu Mu'tazilah, mereka bina ala tahsini wa taqbihil aqliyah. Hak asah sungguhnya kalau kita nak buat rumah batu kat ni, balik dalam tanah tu kita dok gali, dia buat tromong, dia panggil asah. Dua tapak kita panggil. Tengok kita nak buat rumah batu apa lapis 3 misalnya. Kita gali dalam mana, luas mana. Sembit setengah, luasnya 2 meter masalah. Dalamnya sekunjung masalah. Lepas tu buat besi pula berapa, jalin tu gitu, seni berapa buku tu, dia panggil apa tu? Buat tapak. Kerana di tapak ni nak tegak ni. Lepas tu nak bina naik 3 lapis, satu bina. Nak buat bangunan bina di atas tapak tu, kalau tapak tak kukuh sudah. Sebab tapak ni penting. Maka kerja ulama orang salah dulu dia buat tapak. Dia panggil kaedah. Dia buat tapak. Maka kaedah ni penting, kalau kita dibina atas kaedah sesak lagi tu. Sebab masa Nabi dia buat kaedah. Sabit dia mati ribuan tahun pun kita tak sesak, kerana dia tinggal kaedah. Hai bin walad. Nabi kita tinggal tapak mari. Lepas tu ulama pula hurai ke tapak tu. Lepas kita berjalan turun kita tak sesak lah. Cuba kita tinggal tapak tu, dia ambil tapak Mu'tazilah, sudah lalu sesak lah kita. Maka tapak dia apa? At-tahsin wa taqbih aqliyan dia panggil. Maknanya bagai dia bahasa mengelak oleh akal, dia panggil tahsin aqli. Bagai yang dibila elok oleh akal panggil tahsin aqli. Bagai yang dibila keji oleh akal dipanggil takbih aqli. Maka itu tapak dia. Lepas tu bina tak tu. Tu mana wayabnuna, dan membina oleh mereka itu Mu'tazilah kalamahum, akan perkataan mereka itu dia bina ala tahsin wa taqbihil aqliyan. Kalau gitu nak panggil benda molek di sisi Mu'tazilah macam mana? Fal hasanu indahum, maka yang elok di sisi mereka itu, di sisi Mu'tazilahnya, ma hassanahul aqlu, barang yang mengata elok akhirnya oleh akal. Bila akal fikir-fikir molek, itu masuk dalam kata benda tu wajib. Kalau kita letak rasul ni molek, wajib. Semaya ni masalah molek, muka kita hamba semua tu molek, wajib. Pemolek syarat mari sungguh-sungguh aqimus solah. Gagahlah hak akal bila molek tadi. Ya kira gitu. Baik. Wal qabihu tu apa? Ma qabbahahu al-aqlu, barang yang membilang keji, yang mengata keji akhirnya oleh akal, panggil qabih. Baik. Fa iza adraka, dan boleh baca gini, fa iza udrika lalu. Bawa sini nak baca adraka lah, raja ke akal. Fa iza adraka,
maka apabila mendapat ia akal anna hadzal fi'la akal bahawa perbuatan itu tu hasan. Kalau akal tilik-tilik mari suluh-suluh tengok perbuatan tu nampak ia elok. Balah mana yang elok dia haitu yuzammu ala tarkihi, dengan sekiranya nak taswir kata molek cara mana sekiranya dicela atas meninggalnya hadzal fi'li wa yumdahu, dan dipuji ala fi'lihi, dipuji atas perbuatan, atas buat hadzal fi'li. Hati dia panggil barang tu sebagai molek. Kalau kita buat masuk dipuji atas yang buatnya. Kalau ditinggal masuk dicela. Barang tu orang panggil barang molek. Bila akal nampak kata perbuatan tu hasan, hakama biwujubihi, tu jawab iza. Apabila dapat ia akal ini perbuatan tu elok, hakama biwujubihi, hukum ia dengan wajibnya. Tu pun semaya molek ke tak semaya? Molek, sebab kita hamba kena sembah suai. Molek wajibnya, akal kata wajibnya. Syarak pun kata wajib juga. Syarak mekuat dia kata. Puasa molek ke tak? Puasa molek. Tengok molek tak molek, tengok. Orang nak belah lagi dia suruh ut. Puasa-puasa ni ut dah. Ut sin ni panggil sin ut. Tengok tu ut. Tukang kalau orang Melayu kata berak ni molek, ni molek. Tu dia sahabat tu suruh sedikit siapa? Berak ni molek. Sahabatnya ada kelebihan gitu-gitu. Molek uji. Ya kiakat. Itulah wa hakadha, dan begitulah seterusnya. Apa-apa yang dapat perbuatan tu elok, dia kira kata wajiblah. Tu diisi orang Mu'tazilah. Kemudian wa amma 'inda ahli sunnati, ada pun di sisi ahli sunnah radhiyallahu taala anhum yang kita berjalan atasnya, ialah fal hasanu, maka yang elok itu ma hasanahu syar'u. Situ barang yang mengata elokkannya oleh syarak, tu panggil barang elok. Wal qabihu tu ma qabbahahu syar'u, barang yang membela kejikannya oleh syarak, kita kata barang tu barang keji, sekalipun akal benar. Sekalipun akal benar. Tu. Tapi syarak bila keji, kita kena kata keji. Walaupun akal kena. Sebab itulah agama ni bukan akal. Oleh kerana itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata, kalau agama ni dengan ra'yi dengan akal, nescaya lebih elok sapuh mazhar di bawah tapak, dia kata. Bukan kita mengaji bab wuduk ambil semaya, basuh muka, kita pakai kasut. Kita pakai kasut, pakai sarung kaki. Bila kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, betul kaki, tak ada kena cabut, tak pakai sapu. Mana sapu mana? Syarak kata kena sapu atas kura, tepi gigi kura kaki. Tu dia. Ni nak sapu atas ni. Sapu gitu. Sunatnya hak ni kok ni awak gitu. Sapu kok ni, sapu. Ali kata kalau agama tu dengan akal, ya kena sapu tapak bang. Tapak yang cuma ada tapak. Tengok kita nak naik atas rumah orang, ya apa ambah apa gapo, tak ada sapu apa lagi. Sapu dia. Kalau agama ni bahasa akal, nak sapu apa lagi ya? Pernah tu bawa kena. Ni dak sapu atas ni kata. Ni kata syarak. Dia syarak suruh sapu atas, sapu atas. Tu dia. Naji babi. Naji anjing gila. Syarak suruh basuh 7 kali, masuk air tanah sekali. Tak reti kerana suruh buat gitu. Kalau dengan berak nampak hengok ni bau busuk lagi. Tu dia, bau busuk lagi. Najis bahasa nampak cerak-cerak. Tahik ni. Basuh tak ada gitu lalu. Tu dia basuh habis suci. Anjing gila penat-penat ni kata kena basuh sampai 7 kali benar. Tak cukup 7 tak jadi. Dalam 7 kena buah air keruh tanah. Kalau tak basuh tu 7 kali pun tak jadi. Kok mana tak reti ada kira? Tak ada kira syarak tu buat gitu, nak gitu. Ni kata syarak. Gitu. Ni jalan nampak kata
silapnya jalan Mu'tazilah. Tapi silap pun ada terpengaruh kau tu nak lah mana dia kata kena dah lah dia jalan tu. Kita je kata tak kena. Nah. Habis. Wa mazhabul maturidiyyati kama naqalahu al-musannif. Apa dia? Kata